Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bicara Darah Wanita. Penulis Maulana Mansur bin Ismail Al-Hafiz. Penerbit Miftahul Ulum Seribu Talim, edisi baru, kulit keras. Muka surat 691, bahagian ke-6. Mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah zakiratan li'adatiha waqtan wa nasiyatan qadran. Al-mutahayyiratu tahayyuran nisbiyan. Waktu yang berada dalam kategori ini adalah waktu wanita yang sudah terbiasa beradab. Datang haid pada bulan yang sebelumnya, tetapi apabila darah yang keluar melebihi 15 hari, nota kaki. وهي التي كانت تستحيض أياما في كل شهر وجاوز الدم عادتها وزاد على 15 يوما ونسيت قدرها أيام عادتها وعملت وقتها كأن تقول هيدي بيتدئ من أول الشهر ونسيت قدرها. Iaitu bulan kedatangan istiadah. Dia tidak dapat membezakan darahnya, iaitu tamyiz. Nota kaki yang kedua, yakni dia tidak dapat membezakan antara darah kuat dan lemah, atau dapat membezakan tapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Walau bagaimanapun dia mengingkati tarikh permulaan adat haidnya, tetapi dia lupa pada kadar jumlah bilangan kebiasaan adat yang tertempoh di masa keluar bagi darah tersebut kerana kedatangan istiadah dengan satu warna darah. Wanita ini juga dipanggil mutahayyirah, iaitu nota kaki yang ketiga. Di dalam setengah kitab ada menyebut terdapat sebahagian ulama menyatakan qailu, ia dipanggil mustahadah mu'tadah mumayyizah an-nasiyah lil datil qadri zakiratul waqti, kerana dia masih boleh membezakan, tapi oleh kerana dia lupa kadar jumlah bilangan, maka banyak dan sedikit, ini menunjukkan dia tidak mumayyizah atau mu'tamad, dan hukum mereka adalah seperti yang diterangkan sebelum ini. Muka surat 692. Contoh bagi mutahayyirutun tahayyuran nisbiyan, iaitu nota kaki yang pertama, wa amma zakiratu li ahadihima fatusamma mutahayyiratu tahayyuran nisbiyan. Qala al-Bayjuri sammiyat li tahayyuriha fi amriha mutahayyiratun bisighati ismin fa'ili li'annaha hayyiratil faqiha fi amriha wa bisighati ismil maf'uli li'annal faqiha hayyaraha fi amriha. Mutahayyiratun tahayyuran nisbiyan ialah wanita yang lupa akan kadar jumlah bilangan tempoh adat keluar haidnya, tetapi dia mengingati tarikh permulaan keluar darahnya. Contoh pertama, jika Ummi Kalsum berkata, haid saya datang pada permulaan bulan, yakni dia mengingati permulaan darah keluar darah haidnya. Nota kaki. Mithalun qala kana ibtida'u khaydi min awwal yawmin min ash-shahri wa la adhkuru ghayra dhalik fahukmuha anna yawma wa laylata min awwal ash-shahri haydun biyaqini thumma taghsilu ba'dahu wa tasrihu fi tuhrin mashkukin fi idha akhiril 15 فتصلي وتغتسل لكل فرد لجواز انقطاع الدم ولا يقدأ طهر بيقين إلى آخر الشهر فتتوضأ لكل فريضة
Tetapi saya lupa akan jumlah bilangan tempoh. Nota kaki yang ketiga banyak atau sedikit masa ada kedatangan haid. Nota kaki yang keempat apabila darah yang keluar melebihi 15 hari dan sedang satu warna. Umi Kasum mengingati dia pernah berhaid dan ingat tarikh permulaannya tetapi tidak lupa berapa jumlah hari. Kaedah. Maka hukumnya nota kaki kelima, فنقول لها لك في أول يوم وليلة حيض بيقين ونصف الثاني طهر بيقين وما بين اليوم الأول يوم السادس عشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع فتغتسل في هذه المدة كالمتحيرة المطلقة لكل فرد في وقت وهي كطاهر في العبادات وكحائض في حرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة احتياطا فلليقين حكمه من حيض وطهر وحكمها في محتمل كالمتحيرة كما سبق تفصيله. Muka surat 692 ini seperti ditekan sebelum ini. Yang pertama, hari pertama pada permulaan bulan ialah waktu haid dengan yakin kerana tidak lupa pada tarikh permulaan haidnya. Maka separuh bulan yang kedua iaitu 15 hari dan yang terakhir daripada bulan 16 hingga 30 ialah waktu-waktu suci dengan yakin. Maka tempoh sebanyak-sebanyak haid ialah 15 hari, yakni selepas hari yang pertama. Muka surat 693 yang ketiga, hari yang kedua hingga hari yang ke-15 ialah masa kemungkinan ihtimal ihtiyat. Yang pertama, jika masa tersebut dianggap diihtimalkan sebagai masa haid, maka wajib bagi Kalsum menjauhkan diri daripada menjauhi perkara yang diharam semasa haid. Yang kedua, jika masa tersebut dianggap diihtimalkan sebagai masa suci, maka wajib bagi mengerjakan ibadat yang berhajat dengan berniat. Yang ketiga, jika masa tersebut dianggap diihtimalkan sebagai masa berhenti darah, maka wajib baginya mandi sebelum menunaikan solat fardu. Nota kaki yang pertama, yakni wajib mandi pada setiap fardu pada waktunya seperti mutahhairah mutlaqah yang akan datang keterangannya, serta wajib ikhtiyat, berhati-hati seperti wajib dia menunaikan solat dan sebagainya, serta haram jima dan sebagainya. Kaifiyat. Muka surat 694 diterangkan daripada kitab Al-Ibanah muka surat 85 bahawa Umi Kalsum hendaklah menghukumkan sehari semalam daripada awal bulan sahaja, bahawa dia berhaid dengan yakin. Kemudian dari hari kedua hendaklah dia mandi sehingga berakhir hari ke-15, lalu jadilah suci. Itu masykukun fihi, yakni yang dirakui di dalamnya. Oleh itu hendaklah dia sembahyang dan mandi pada setiap fardu kerana terdapat kemungkinan bahawa pada masa itu darahnya diihtimalkan berarti hari ke-16 hingga ke akhir bulan adalah masa suci dengan yakin, maka hendaklah dia berwuduk pada setiap fardu. Muka surat 695 jika Umi Kalsum berkata, saya masih tidak ingat bahawa haid saya berhenti pada setiap bulan, tetapi saya lupa akan kadar jumlah bilangan tempoh masa keluar bagi darah tersebut. Maka contoh ini adalah berlawanan rasa dengan contoh satu. Yang telah lalu kerana dalam contoh satu haidnya keluar pada awal bulan, tetapi pada contoh haidnya datang pada akhir bulan. Jadi hukumnya ialah hal terakhir pada akhir bulan adalah masa haid dengan yakin. Separuh bulan yang pertama, yakni dari 1 hingga 15 ialah masa suci dengan yakin.
tarikh 16 hingga 29 ialah masa kemungkinan. Jika masa tersebut dianggap diihtimalkan sebagai masa haid, maka wajib bagi yang menjatuhkan diri daripada perkara yang diharamkan semasa haid. Jika masa tersebut dianggap diihtimalkan sebagai masa suci, maka wajib baginya mengerjakan ibadat yang berhajat kepada niat. Masa tersebut tidak boleh dianggap, tidak boleh dihemparkan, tidak boleh masa darah berhenti jika dia mengingati masa berhenti darah dengan yakin. Kesimpulan, mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, nasiyah terbagi kepada dua bahagian. Pertama, pembagian al-mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, nasiyah. Yang pertama, an-nasiyah li'adatil qadar, lupa kadar jumlah bilangan tempoh masa keluar darah dan ingat tarikh permulaan haid. Bahagian ke-6, iaitu bahagian ke-6. Yang kedua, an-nasiyah li'adatil waqti, lupa waktu atau tarikh datang haid dan ingat kadar jumlah bilangan tempoh masa keluar darah, iaitu bahagian ke-5. Muka surat 697. Untuk kemantapan pelajar, letak tangkap ulangan huraian mutahayyirah nisbiyah. Perempuan mutahayyirah yang ingat waktu keluarnya darah tetapi lupa pada kadar bilangannya. Pengenalannya, dia adalah seorang perempuan yang sudah pernah keluar haid, tidak pernah membezakan di antara darah kuat dan lemah, tapi dia diingat bila masa dia keluar darah. Kaedah, ruknnya jika dia teringin satu daripada adatnya setiap masa dia keluar darah dan dalam masa yang sama dia terlupa sesuatu seperti kadar bilangan darah keluarnya. Maka bagi hari yang dia yakin dihukumkan suci, di hari yang dia yakin haid dihukumkan haid, ataupun pada tempoh yang terdapat kemungkinan untuk haid yang suci, maka hukumnya adalah seperti orang haid, yakni haram daripada berjima, membaca Al-Quran dan membacanya di luar solat, dan tidak dikira seperti orang suci pada masalah ibadat. Jika terdapat kemungkinan pada waktu tersebut bahawa darah terputus, maka wajib baginya mandi setiap kali hendak solat fardu, dan jika tidak terdapat kemungkinan tersebut, maka wajib baginya berwudu setiap kali solat fardu. Contoh, dia berkata permulaan haidnya berlaku setiap hari pertama pada setiap bulan, dan aku tidak ingat selain daripada itu, maka hukumnya ialah sehari semalam pada hari pertama daripada setiap bulannya dihukumkan sebagai haid secara yakin, dan kemudian dia tidak perlu mandi selepas hari itu. Selepas daripada hari itu terdapat keraguan kesuciannya sehingga berakhir 10 hari, maka dia perlu solat dan mandi bagi setiap fardu, kerana boleh jadi darah terputus pada hari-hari tersebut, dan bagi hari-hari selepas 10 hari tadi dihukum suci secara yakin sehingga ke bulan 10, maka dia perlu berwudu bagi setiap fardu. Contoh yang lalu, seorang mutahayyirah berkata, ketahuilah bahasanya aku berhaid pada setiap bulan sekali dan aku berada dalam keadaan haid pada hari ke-6, maka hukum baginya ialah hari yang ke-6 dihukum secara haid secara yakin. 10 hari yang terakhir dihukum sebagai suci secara yakin, dan daripada hari yang ke-6 sehingga hari ke-20 terdapat kemungkinan bahawa darah terputus dan tiada kemungkinan datangnya haid, manakala dari hari yang pertama sehingga ke-6 hanyalah terdapat kemungkinan datangnya haid. Kesimpulan, kategori ini ialah bagi perempuan
Kesimpulan, kategori ini ialah bagi perempuan yang sudah pernah keluar haid yang tidak dapat membezakan di antara darah kuat dan darah lemah, tetapi biasanya dia ingat bila masa keluar haidnya saja. Contohnya seperti seorang perempuan berkata, haidku bermula pada awal bulan sedangkan aku tidak tahu kadarnya. Maka sehari semalam dihukum secara haid yakin, dan secara kedua daripada bulan itu dihukum sebagai suci dengan yakin, manakala hari-hari di antara masa itu terdapat kemungkinan di antara haid dan suci atau terputus darah. Maka bagi hari-hari yang kini kita boleh kira sebagai haid dan suci, hukumnya adalah jelas. Tapi pada tempoh kemungkinan haid dan suci, dia adalah seperti wanita berhaid dalam masalah hukum jima', menyentuh Quran bersama dengan pasangan dan membaca Al-Quran di luar solat. Maka bermesraan dengan pasangan dan Al-Quran jika di luar solat, manakala dalam masalah ibadat yang lain dia adalah seorang yang suci. Bahagian ketujuh, mustahadah mu'tadah ghairu mumayyiza nasiya li'adatiha qadaran waqtal tahayyura mutalaqah. Maka kaki yang pertama, mutahhirah ini mewujudkan dia adalah jarang sekali dengan pujian terhadap Allah. Bahkan Al-Malwi bin Sagab Al-Jufri mengatakan dalam kitab Syarah Umdah, kemungkinan masalah mutahayyirah ini ianya wujud dalam pemikiran tidak secara realiti. Demi juga terdapat Imam Haramain bagaimana dalam kitab Al-Majmu' kadang-kadang berlaku pencegahan sedangkan ia tidak wujud. Maka mutahayyirah dalam risalah An-Nibiyas karangan Syekh Ahmad Soleh lebih afdal pada musyad 23 dan juga Dawabi musyad 54. Wanita yang berada dalam kategori ini adalah wanita yang sudah biasa datangnya haid dan sudah suci pada bulan-bulan sebelumnya, tetapi lupa. Hiya man nasiya adaha qadran wa waqtan wa lam yakun mumayyizatan aw nasiyati daur. Nota kaki yang kedua, akan tarikh permulaan ada haidnya dan kalau jumlah bilangan tempoh masa keluar haid yang ketiga. Nota kaki yang ketiga, yakni darah keluar satu jenis. Dia tidak ingat atau tidak faham akan kadar ukuran adat banyak mana, dan waktu adat haid bila mula dan berhenti, awal ataupun tengah ataupun di akhir ke. Sebab itu dinamakan mutahayyirah mutlaqah. Kadang-kadang pun terhasil daripada dengan sakit sebab iaitu apabila sembuh. Ia terlupa pada adat waktu ini, iaitu kadang jarang berlaku. Ini contohnya wanita umur 14 tahun telah menjadi gila. Pada masa gila tiba keluar darah haid, kemudian dalam keadaan darah masih keluar dia pun kembali siuman. Maka sudah tidak dapat mengetahui adat haid yang sucinya. Dalam penyelesaian masalah mengikut hukum pelajaran sadar yang akan diterangkan kelak. Wanita ini juga dinamakan mutahayyirah mutlaqah. Qala Baijuri at-tahayyuru qadran wa at-tahayyuru mutlaqah. Muka surat nombor 5, iaitu wanita yang tercengkang ataupun bingung mengenal keadaan darah haidnya. Sebelum ini dia tidak dapat membezakan darah 5, dapat membezakan darah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Bagi haidnya lepas, nota kaki yang ke-6, selepas itu dikedatangi istihadah, satu jenis darah yang dia terlupa pada waktu dan banyak ataupun sekalipun adat yang pernah dialami. Tetapi apabila dia terlupa keduanya, maka dia langsung tidak dapat membezakan darah yang keluar daripada kemaluannya, yakni tidak dapat membezakan darah yang keluar sebab kebingungan, sebab
Sebab kebingungan ialah sama ada kerana ghaflah, lalai, kebingungan atau lemah, sakit dan sebagainya, atau gila. قد يحصل سبب التحير بغفلة أو إهمال أو غيلة متطاولة لمراد ونحوه أو لجنون. Mustahadhah mutahayyirah itu adalah muqtadah ghair mumayyiz yang dan boleh juga mutahayyirah dengan mubtadi'ah sekiranya wanita itu tidak mengetahui waktu permulaan haidnya, dan hukum bagi wanita tersebut ialah seperti bagaimana dia beritahu dan diperintahkan supaya berjaga-jaga. Hukumnya yajibu 'alaiha al-ihtiyat wa dhalika li'anna kullu zamanin yamurru 'alaiha yahtamilu khairan wa la yamkinu ja'luha tahira wa la haidan abada fata'ayyana al-ihtiyat lidururah. Dia sentiasa diwajibkan ihtiyat, berhati-hati, yakni dalam beberapa keadaan dia perlu mengikut batasan perempuan dalam masa yang beberapa keadaan pula dia perlu mengikat bahawa wanita bersuci. Contoh untuk batasan haid dan suci akan diterangkan di nombor 1 dan nombor 2. Contoh, Nur Sa'adah pernah datang haid, kemudian kedatangan istihadah dengan satu jenis darah, tetapi dia lupa bilakah tarikh permulaan keluar haidnya, dan dia juga terlupa kadar jumlah bilangan tempoh masa keluar haid. Maka Nur Sa'adah dihukumkan sebagai wanita mustahadah mutlaqah. Maka hukum wanita seperti Nur Sa'adah tidak dapat ditentukan haidnya dan suci kerana seluruh masa keluar darah satu jenis boleh menggunakan banyak kemungkinan semasa haid. Maka mungkin suci atau mungkin baru berhenti darah, atau oleh itu dia wajib berikhtiar. Apa yang perlu dilakukan oleh wanita yang berada dalam kategori ini? Nur Sa'adah wajib berikhtiar dan berhati-hati, berwaspada dan berjaga-jaga kerana pada setiap waktu dilakukan itu dia ihtimal sedang berada dalam 3 situasi, sama ada berhaid ataupun suci ataupun darah putus, iaitu berdarah berhenti darah. Oleh itu wanita seperti Nur Sa'adah yang mengalami mustahadhah mutahayyirah mutlaqah perlu sentiasa waspada dengan 3 situasi tadi. Berjimat dan berseronok pada kawasan di pusat dan lutut, membaca Al-Quran di luar solat, menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran, berdiam dan iktikaf dalam Al-Quran, membuat melalui ruang masjid. Hal ini berkira kerana ihtimal dia sedang berhaid pada ketika itu. Justru itu dia mesti mengikut perempuan sedang berhaid meninggalkan perkara yang haram ketika berhaid. Muka surat 702. Dia dibenarkan menunaikan solat sunat, puasa sunat, tawaf sunat dan ibadat lain yang berhajat kepada dia. Dalam masa yang sama, dia wajib menunaikan solat fardu dan kefarduan yang lain kerana diistimewakan dia berada dalam keadaan suci pada ketika itu. Oleh itu, dia perlu mengikuti perempuan yang bersuci. Yang ketiga, dia wajib mandi ketika hendak menunaikan setiap solat fardu di pada waktunya. Kerana itu diihtimalkan terputus darah pada ketika itu kerana kaedah, yakni kaifiat mengerjakan solat bagi mustahadhah mutahayyirah mutlaqah adalah berbeza dengan kaifiat solat bagi wanita mustahadhah yang lain kerana mengikuti dua kaedah di bawah. Kaedah: apabila wanita tersebut tidak mengetahui masa berhenti darah, yakni dia tidak dapat memuaskan bilakah darah itu berhenti mengalir, wajib sama mandi setiap kali menunaikan solat fardu sudah banyak waktunya. Mata kaki watak atas tidak dikulli fardin ba'da dululi
waqtihi 'inda ihtimalil inqita'i lidamil khair. Kerana diihtimalkan darah berhenti pada ketika ikut. Yang kedua, apabila didapat memastikan kemungkinan masa berhenti darahnya, kalau diingat dia hanya mandi wajib sahaja dalam sehari semalam dan wuduk pada baki daripada solat. Contoh A, Rukhsat 703, Nur Saadah tidak Contoh A, Rukhsat 703, Nur Saadah tidak mengingati berapa hari ada haidnya dan bilakah permulaan, tetapi sebaliknya mengingati waktu berhenti tetap terbenam. Tarikhnya nota kaki 1, tarikh darah keluar 1 hingga 15 merah dan 16 hingga 30 merah. Setelah berlalu 15 hari wajib ihtiyat dan setelah masuk waktu solat wajib mandi pada setiap hari matahari terbenam 6 hingga 30. Dan bila permulaannya tetapi tidak dapat dipastikan bahawa darahnya berhenti pada masa terbit matahari kedua matahari terbenam. Nota kaki yang kedua, fa'in amilat waqtal inqita'i ka'indal ghurubi lidha mahal uslu kulli yawmin 'indal ghurubi fatusalli bihil maghriba wa tawadda' liyaqi salawati ihtimalil inqita'i 'indal ghurubi duna ma siwa, yakni pada waktu maghrib, dan dia hanya mandi wajib sekali sahaja dalam sehari semalam, iaitu pada waktu matahari terbenam untuk solat maghrib. Sebaliknya untuk waktu-waktu yang lain iaitu isyak, zuhur dan asar, isyak, subuh, zuhur dan asar, dan hanya perlu mengambil wuduk kerana ketimbalan darah berhenti pada waktu maghrib, bukan pada waktu yang lain. Contoh B, jika Nur Saadah mengetahui kemungkinan berhenti darah adalah waktu zuhur, dia wajib mandi pada waktu zuhur dan solat zuhur. Tetapi untuk solat yang lain, jika hanya perlu mengambil wuduk pada waktu solat tersebut kerana diihtimalkan bahawa darahnya berhenti pada waktu zuhur bukannya pada waktu solat yang lain.